Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, pada kali ini saya ingin memberikan ulasan sedikit berkaitan dengan kenyataan terbaru daripada Presiden PAS Yang Berhormat Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang berkaitan dengan jawapan beliau kepada soalan wartawan apabila wartawan mengajukan terhadap 3 petisyen pilihan raya yang dibuat oleh UMNO Terengganu berkaitan dengan 3 parlimen khususnya, iaitu Kuala Terengganu, Kemaman dan yang pasti untuk Marang, yang mana beliau adalah ahli parlimen Marang. Apabila pengurusi perhubungan UMNO Negeri Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said, menyatakan bahawa mereka punya bukti bahawa wujudnya pemberian wang kepada pengundi ketika mana dalam proses kempen pilihan raya pada pilihan RU yang ke-15 yang lalu. Technicality berkaitan dengan petition itu saya serahkan kepada mereka, namun yang menjadi menarik perhatian saya apabila ianya dikaitkan dengan sedekah. Apabila Presiden PAS menyatakan sumbangan daripada orang awam kepada pengundi itu boleh dianggap sebagai sedekah dan ia tidak patut dianggap sebagai satu kesalahan. Ya, daripada segi teknikal, calon ataupun wakil calon tidak boleh memberikan kerana itu akan memberikan kesan yang cukup besar. Namun orang lain itu dianggap tidak sama sekali boleh dianggap sebagai tidaklah bersalah. Saya tidak pasti adakah beliau benar-benar memahami apa yang disebutkan di dalam Akta 5, Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, yang bukan sahaja benar calon dan wakil calon tidak boleh melakukan hal tersebut, tetapi di sana ada wujudnya beberapa unsur sekiranya calon dan wakil calon mengetahui dan tidak bertindak untuk menghalangnya, ia juga dianggap satu kesalahan. Baik, sebelum saya pergi kepada hal tersebut, saya kalau kita sama-sama kalau kita ingin rujuk Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, okey, bagi Akta 5 khususnya meletakkan pada bahagian ketiga perbuatan rasuah yang diletakkan sebagai subsection penyamaran bagi perkara 7, perkara 8, perkara 9, perkara 10. Yang ini mendetailkan tentang hal-hal tersebut, termasuk juga menjamu makan, menjamu makan, penjamuan. Kalau pergi kepada perkara 8, tiap-tiap orang yang secara rasuah dengan sendiri atau melalui mana-mana orang lain, sama ada sebelum, semasa atau selepas sesuatu pilihan raya secara langsung atau tidak langsung, memberikan atau mengadakan atau menyebabkan supaya diberikan atau diadakan, atau yang menyertai hal memberikan atau mengadakan itu, atau yang membayar atau mengaku janji akan membayar kesemuanya atau sebahagiannya belanja bagi memberikan atau mengadakan apa-apa makanan, minuman, makanan ataupun minuman ringan dan seterusnya. Ia agak panjang. Okey. Dan ini adalah dianggap sebagai satu kesalahan kerana ia di bawah bahagian 3 perbuatan rasuah, iaitu penjamuan, termasuk penyogokan dalam perkara 10 ini. Dalam perkara 10 Akta 5 Akta 5 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Baik. Hendaklah disifatkan bersalah kesalahan menyogok, memberikan, meminjamkan atau bersetuju untuk memberikan atau meminjamkan atau menawarkan apa-apa wang atau balasan bernilai kepada atau mana-mana pemilih ataupun pengundi. Baik. Video yang tular itu tidak dinafikan oleh PAS bahawa secara dalam kenyataan Haji Hadi itu, Tuan Guru Haji Hadi, bahkan beliau seakan memberikan endorsement kerana menganggap ia adalah sebagai satu sedekah ataupun infak, yang mana infak ataupun sedekah itu membawa kepada pahala. Namun kita perlu lihat daripada dalam 11 bulan, dalam 5 tahun ini, dalam 5 tahun pilihan raya, tempoh pilihan raya bagi mana-mana penggal, tiba-tiba dalam waktu tersebut yang memang sangat sensitif diberikan duit dan juga diingatkan tidak memberikan duit, tiba-tiba ada orang beri duit. Takkan dengan begitu simplistik Presiden PAS menganggap bahawanya ia tidak ada kaitan dengan penyogokan, sedangkan ia termasuk dalam satu kesalahan di dalam waktu-waktu pilihan raya itu dijalankan, khususnya dalam waktu kempen. Baik. Dan termasuk juga untuk dalam kesalahan penyogokan perkara 10 dalam kurungan I, apa-apa wang kepada mana-mana orang bagi menjelaskan atau membayar balik apa-apa wang yang keseluruhan atau sebahagian telah dia belanjakan, khususnya apabila dia balik, dia membayar tiket bas ke, tiket kapal terbang dan yang lain, itu digantikan balik. Saya tahu ia mungkin dilakukan hampir keseluruhan pihak, namun inilah yang perlu untuk diperbaiki. Ia ada kekurangan, namun apabila
tokoh agama, ulama pula itu menganggap bahawa perkara ini biasa-biasa dan juga menggunakan dalil ataupun menggunakan istilah agama untuk menghalalkan perkara tersebut. Ia adalah sama sekali salah. Dan di dalam salah satu daripada ruang dalam bahagian kelima, perkara yang dianggap sebagai salah itu boleh dimaafkan sekiranya dalam bahagian 5 perkara 28 akta ini menyatakan bahawa ia boleh untuk dimaafkan sekiranya ia berlawanan dengan perintah dan tanpa persetujuan atau pembiaran calon itu atau ejen pilihan rayanya. Kenyataan Haji Hadi itu seakan tidak mengikuti ini. Dia membenarkan, mengatakan bahawanya sedekah. Termasuk juga dalam B, bahawa calon itu dan ejen pilihan raya telah mengambil segala langkah yang munasabah bagi mencegah berlakunya perbuatan rasuah dan perbuatan yang menyalahi undang-undang dalam pilihan raya tersebut. Kalau dia telah pun menganggap itu sebagai satu infak ataupun sedekah, saya tidak fikir ia telah melakukan usaha yang sekeras-kerasnya bagi menghalang perkara itu berlaku. Kalau dia jujur, kalau dia memahami nas agama itu, dia patut meminta supaya itu dihentikan. Termasuk, saya kira ini dalam pengaruh tidak wajar dalam perkara 9. Akta ini menjelaskan bahawa perkara 9 dalam kurungan 2. Yang ini dalam pilihan raya saya kira ia patut diangkat dan juga untuk dielakkan. Seseorang hendaklah disifatkan telah mengganggu seseorang daripada menjalankan hak pemilihannya dengan bebas mengikut pengertian seksyen ini jika dia mendorong atau cuba mendorong orang itu supaya mempercayai bahawa dia atau mana-mana orang yang mengenainya dia mempunyai kepentingan akan menjadi atau akan dijadikan seseorang yang dimurkai Tuhan atau dicela kerohaniannya. Ini telah berlaku dalam PRU 15 cukup banyak. Dengan menyatakan bahawa memilih pihak A tidak memilih B ataupun memilih B tidak memilih A akan membawa kepada neraka, akan berdosa besar dan bahkan berbagai-bagai lagi. Dan apa yang lebih mendukacitakan kita, sahabat-sahabat yang menonton ini, ketika Haji Hadi menyatakan itu adalah infak ataupun sedekah, datang pula ketua pembangkang dengan menyatakan bahawa itu bergantung kepada niat. Tak boleh macam tu. Kalau satu orang buat benda yang salah dan dia ditanya kepada niat, ini sangat merujuk kepada antara perbuatan murjiah, iaitu ia bergantung, saya ini niat baik walaupun saya buat benda yang jahat. Niat dan perbuatan itu saling berhubungan. Juz'un la yatajazza. Satu juzuk yang tak boleh dipisahkan. Niat kita dan juga apa yang berlaku selepas daripada itu. Sebab itu saya ingin ingatkan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, perbuatan itu secara direct ataupun indirect adalah perbuatan rasuah. Ia mungkin salah. Dan saya pun tahu itu mungkin satu keperluan quote in quote bagi sebahagian parti untuk survive, untuk meyakinkan pengundi. Tapi jangan guna agama, jangan guna perkataan sedekah. Kerana apa? Saya mohon izin untuk memberikan ingatan kepada Tuan Guru Presiden PAS yang dihormati dan juga kepada Ketua Pembangkang supaya jangan menjadikan unsur-unsur agama itu di dalam menjustifikasikan kesalahan rasuah itu tadi. Kerana ingat, apabila berlaku dan anda pula bukan sahaja tidak melarang, bahkan anda menyokong benda tersebut. Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana perbuatan itu dalam suratul Maidah ayat ke-78 dan 79. Apa kata Allah? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Telah pun dilaknat orang-orang kafir daripada Bani Israel dengan lisan Nabi Allah Daud dan Isa ibn Maryam. Kenapa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, disebabkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan menderhaka dan juga pergaduhan dan kejahatan yang lain. Kenapa hal itu terjadi? Kata Allah lagi dalam 79, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak menghalang, tidak menegah kesalahan kemungkaran yang dilakukan oleh kumpulan mereka, dan itulah perbuatan yang seburuk-buruk yang mereka lakukan. Al-Quran ingatkan, kalau kita ini sudahlah kita tidak menghalang, kita pergi sokong ke atas, ia satu perbuatan yang salah. Ia perbuatan yang salah. Juga perbuatan rasuah ini, saya kira Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, hafizahullah adalah orang yang selalu puluhan tahun bercakap berkaitan dengan rasuah dan pengharaman rasuah.
Al-Quran memberikan isyarat terhadap pengharaman rasuah ini sekurang-kurangnya pada 3 tempat yang berbeza. Sama ada dalam suratul Baqarah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dalam ayat ke-188, dan kemudian Allah Taala juga sebut dalam suratul Maidah ayat yang ke-42 dan juga 62, yusari'una fil ithmi wal udwan wa aklihum suhud. Dan Allah Ta'ala sebut tentang mereka itu berebut-rebut untuk melakukan perbuatan dosa dan pergaduhan, dan juga mereka memakan benda yang haram, yang mana para ulama tafsir menyebutkan as-suhud dalam Al-Quran ini ialah merujuk kepada makan rasuah. Juga di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-40, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhud. Mereka itu mendengar perbuatan ataupun perbualan cakap-cakap yang dusta dan memakan harta-harta yang haram daripada rasuah dan sebagainya. Dan ia juga disebutkan dalam hadis, Tuan Guru. Tuan Guru maklum benda ini. Saya tidak perlu untuk mengajar, tapi saya sekadar mengingatkan. Kalaulah digunakan kononnya untuk menang itu dihalalkan segalanya. Betul. Saya tahu anda menganggap bahawa pilihan raya itu adalah al-harbu khid'ah, peperangan untuk digunakan tipu daya. Tapi itu tidak menghalalkan perkara yang haram. Dan jangan kata kepada saya bahawa untuk sebab itu kita terpaksa membuat helah-helah seperti ini untuk memastikan musuh Islam tidak menang. Jangan. Sebab itu saya kata perbuatan-perbuatan ini, kenyataan-kenyataan ini perlu dinilai oleh pihak berkuasa agama. Kerana ia memberikan kesan yang sangat buruk, menghalalkan yang haram. Bahkan akan boleh pergi kepada keselamatan negara yang lebih teruk daripada itu. Nabi SAW sebut, Tuan Guru, yang saya hormati. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud At-Tirmizi dengan hadis yang sahih. La'na Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Nabi melaknat pemberi dan penerima rasuah. Dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah, bahawa Allah Ta'ala la'natullah ala ar-rashi wal murtashi. Laknat Allah kepada perasuah dan pemberi rasuah. Jadi, saya kira ia jelas. Tapi saya tahu hadis ini boleh sahaja untuk dipesongkan maknanya dengan nyatakan bahawa ia haram, tapi kami berada dalam peperangan. Saya tak pasti kalau kata peperangan itu sesama kaum muslimin yang berbeza parti politik itu dianggap sebagai musuh Islam ataupun berada pada sudut ataupun pada sisi kafir yang boleh diperangi. Saya kira itu dah cukup melampau dan ia perlu untuk segera dihentikan. Dan saya fikir kalau ia jelas daripada segi fakta kesalahan pilihan raya 1994 itu pada Akta Kelima, maka petition itu dijalankan dan betul-betul benar ada merit, maka kita perlu bergerak ke arah pilihan raya yang bersih daripada penggunaan wang ataupun sogokan ini. Kerana kita menggunakan, secara umumlah, kita menggunakan duit terlalu banyak sehingga hanya mereka yang punya duit sahaja boleh untuk survive, boleh untuk masuk dalam pilihan raya dan boleh untuk menang. Maka saya secara peribadi untuk melihat poster-poster yang melampau, bendera-bendera yang memakan modal yang hangus perlu untuk dihentikan. Kerana kita perlu untuk bergerak sebagai sebuah negara yang membangun dan maju, untuk tidak bergantung kepada simbol-simbol ini secara melampau, tetapi kepada pertembungan idea, pertembungan gagasan yang ingin dibawa kepada rakyat. Hasilnya, dengan ada semua ini, maka duit itu menjadi begitu instrumental dan penting untuk menyogok dan menggambarkan kekayaan sebuah koalisi kepada parti-parti itu bagi memenangi dalam sesuatu pilihan raya. Jadi saya mohon pada Allah Ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua, khususnya kepada Presiden PAS, supaya tidak berterusan menggunakan ayat Allah dan ayat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengherut ataupun melakukan penyimpangan ilmu, khususnya menggunakan dalil Quran dan Sunnah terhadap menghalalkan apa yang mereka telah lakukan, sedang lakukan atau ingin lakukan. Moga Allah lindungi Malaysia dan Allah jaga agama ini dengan baik daripada tangan-tangan orang-orang agama yang menyalahgunakan dalil dan juga ayat Tuhan dan juga ayat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Moga kita jumpa lagi. Moga Allah rahmati kita semua. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.